Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Wasadiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah hidupkan kita sesudah Allah matikan kita semalam, dan Allah hidupkan kita pada pagi ini dalam keadaan ketaatan. Hidup kita bangun dalam keadaan kita terus ingat kepada Allah tanpa kita melakukan kesilapan ataupun dosa seawal pagi ini. Dan kita berharap dengan kebaikan ini berterusan sehinggalah kepada kita pejamkan mata sehinggalah malam nanti kita terus kekalkan kebaikan, kita terus tidak melakukan apa-apa kemaksiatan sebagaimana kita mula-mula bangun pagi ini belum lagi ada dosa ataupun silap yang kita buat. Kita terus menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita harap kita terus mengingati Allah dan terus mengabdikan diri kepada Allah tanpa kita mengundang murka daripada Allah. Terima kasih Jabatan Kuasa Masjid Kota Damansara dan yang saya mulakan semua jemaah-jemaah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak mulakan perbincangan kita pada pagi ini dengan satu ayat berdasar surah Al-Hujurat, ayat yang ke-6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat yang ke-6 surah Al-Hujurat, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenaran dan kesahihannya, supaya kamu tidak menimpakan kepada sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenai perkara tersebut, sehingga menjadikan kamu menyesali atas apa yang telah kamu lakukan. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita nak berbicara satu tajuk dalam setengah jam ini insya-Allah. Tajuknya iaitu tabayyun versus tibayyun. Sekali lagi tuan-tuan, tabayyun versus ataupun sebaliknya tibayyun. Saya nak tanya pada jemaah yang ada pagi-pagi ini dalam rumah Allah, dalam masjid pada pagi ini, kita kategori yang mana? Jenis tabayyun ataupun yang tibayyun? Kadang-kadang tibai Ustaz, kadang-kadang. Okey. Kita nak cerita dulu beberapa reference ataupun model-model yang diajar dalam Islam, apa yang kita kena buat dalam hidup kita. Dan lepas ni kita nak cerita beberapa isu yang berlaku kebelakangan ini, yang tak tahulah mungkin kita juga terjebak dengan isu-isu tersebut dan akan menjadikan kita menyesal dengan apa yang telah kita buat. Okey, ada banyak beberapa isu-isu semasa yang dia bukan sekadar mengundang dosa, tetapi dalam masa yang sama mengundang fitnah, mengundang ujian antara kita dan seumpamanya. Dan lebih malang lagi, kita berterusan melakukan perkara yang boleh membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Allah berikan hati, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga. Bukan semata-mata untuk kita tengok saja kemudian kita terus percaya. Dengar saja kita terus percaya. Allah beri kita hati bukan untuk kita tutup pemikiran kita, tak.
Kalau kita ada hati, ada mata, ada telinga, dan kita gunakan betul-betul benda ni. Orang kata mata ni bukan sekadar tengok dengan pandangan mata ni, melihat dengan pandangan mata hati, itu dipanggil. Mendengar bukan sekadar dengar ni. Ada orang telinganya dengar, tapi dia memekakkan telinga. Dia bukan pekak, dia memekakkan telinga. Malas nak dengar. Yang penting apa aku nak cakap, ini aku nak cakap. Apa orang nak bagi tahu, lantak. Hatinya bukan tak boleh fikir, tapi hatinya keras. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 179, A'udzubillah minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Hujung ayat 179 Allah bagi tahu orang yang jenis ada hati, ada mata, ada telinga ni, tapi hati tak nak fikir, mata tak nak tengok betul-betul keesaan Allah, kebesaran Allah, keagungan, telinga tak nak dengar ayat-ayat keterangan, nasihat dan sebagainya. Mereka ni orang-orang yang lalai. Kategori orang lalai ni Allah kata bukan macam binatang, dia lebih teruk daripada binatang ternakan. Ulaika kal an'am, mereka diibaratkan seperti binatang ternakan, balhum adal, bahkan lebih teruk, lebih sesat daripada binatang ternak. Tuan-tuan mungkin tak suka kalau seorang ustaz bagi tahu awak ni kenapalah percaya benda macam ni, awak ni macam binatang. Tuan-tuan mungkin tak suka saya kalau saya cakap macam tu. Awak ni apalah perangai awak ni, zaman 2022 ni berita semua kita boleh clarify. Awak boleh percaya benda macam ni, awak ni macam lembu lah. Tak ada orang akan suka, tuan-tuan. Tak ada orang akan suka. Pagi ni tuan-tuan, kita nak jentik betul-betul diri kita. Kenapa aku boleh mudah percaya dengan satu tu berita tanpa aku clarify? Sedangkan ayat cerita pasal clarification, ayat cerita pasal tabayyun ini berulang-ulang kali disebutkan. Dan yang lebih malang lagi, benda ni berlaku di kalangan ahli masjid. Orang yang banyak beribadat, dia juga yang kuat untuk forward. Dalam grup tu kalau boleh setiap hari mesti ada dia untuk hantar berita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kita nak bincang pagi ni betul-betul. Dan kita akan ulas beberapa isu-isu semasa supaya kita betul-betul clear pada pagi ni, dan kita tidak sampai, melainkan kita sampaikan untuk membetulkan keadaan, bukan untuk mengeruhkan lagi keadaan. Syekh Al-Maraghi bagi tahu cerita pasal tabayyun ini tujuannya adalah supaya kita beradab. Beradab ni bukan makan tangan kanan, bukan masuk masjid tangan kaki kanan, masuk toilet kaki kiri, bukan itu sahaja beradab. Yang beradab dalam mempercayai berita, belum menyampai lagi, mempercayai pun sebenarnya meletakkan level kita, adakah level manusia ataupun level binatang atau lebih teruk daripada binatang. Isu percaya pada satu berita. Kita belum bincang lagi pasal isu menyebarkan berita. Kerana Allah sebut sekarang ni fatabayyanu, itu bila datang nak percaya ke tak percaya, clarify. Okey, kita dapatkan penjelasan. Dan bukan susah, zaman sekarang ni zaman ada Google, nombor telefon boleh ada. Nak tanya, kita pun ada apa website apa yang government buat, website tak tahu lah website tu update ke tidak, apa ke tajuk website dia tak, apa-apa berita boleh refer kat situ, betul tak betul, apa ke tajuk dia, kongsi ke apa dah website tu. Tuan-tuan boleh tengok lah, nak tahu macam mana kita nak clarify salah satu berita. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam mentafsirkan ayat tabayyun tadi, ayat yang ke-6 surah Al-Hujurat, kata Dr. Wahbah, ayat ini mengatakan Allah menyeru kepada umatnya yang beriman. Bermaksud kalau kita boleh percaya, apatah lagi kita boleh sebar tanpa kita clarify, berarti iman kita berada pada level yang rendah. Kerana orang yang beriman, bila datang satu-satu berita, datang daripada orang fasik. Orang fasik ni orang yang kita tak kenal, ataupun orang yang kita kenal tapi dia tu tak berapa genuine sangat. Dia ni jenis perangai pelik-pelik, jenis bercakap pun tak pun nak betul. Kalau tengok Facebook dia pun tengok macam-macam benda, duk mengata orang tu kerjanya. Dia jenis macam ni, tuan-tuan, relax dulu. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili,
sebaiknya kita mencari kebenaran berkenaan dengan berita tersebut dan jangan terlalu cepat menghukum, jangan cepat percaya, jangan cepat menghukum, apatah lagi jangan cepat menyebarkan, kerana takut kita akan mendapat keburukan dan perkara yang tidak diingini berlaku. Kita dah merosakkan masyarakat, kita sendiri rosak, dan akhirnya menjadikan mudarat pada diri kita dan juga kepada orang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya baca dulu beberapa reference pagi ini sebelum kita ulas beberapa isu. Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang ke-12 surah Al-Hujurat, surah yang sama, ayat 6 dan ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ada kaitan juga dengan iman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam ayat 12 ini Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sangkaan-sangkaan ini sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka untuk memakan daging saudaramu yang telah mati? Jika demikian keadaan kamu yang suka sebar, suka bercerita, suka menyampaikan berita, mengumpat dan sebagainya, maka sudah tentu kamu akan jijik, tak nak kita makan daging orang yang dah mati, daging mayat pula, tuan-tuan. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi maha mengasihani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Dalam hadis riwayat Muslim, cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila dia menceritakan semua yang didengarinya, walaupun apa yang disebut itu benda yang betul, walaupun benda betul, tuan-tuan. Kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seorang itu akan dikira pendusta ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Dia cerita, dia sampai, dia viral, dia forward, dia apa sajalah, setiap pagi memang muka dia lah yang akan sebar berita tanpa tabayun khususnya, berita yang tanpa clarification. Sesedari yang dirahmati Allah, satu hadis yang terakhir, hadis ni juga sangat related, sangat simple hadisnya, dan dia sangat dekat dengan apa yang berlaku kepada kita. Kata Nabi, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Na'udzubillah. Nabi kata apa? Sesungguhnya seseorang yang kadang-kadang dia cakap, dia tulis atau apa saja kata-kata yang dia sangka tak apa benda ni, tak apa, kan pandai-pandailah orang cari penjelasan. Alah, benda ni benda kecil je, kalau saya tulis, saya silap pun tak apalah, nanti adalah orang betul kan. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa, dia rasa benda ni tak apa, lalu tanpa diduga yahwi biha sab'ina kharifan finnar, rupanya dengan sebab dia rasa tak apa tadi tu, alah ni benda kecil je, rupanya dengan benda itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang kedalamannya sejauh 70 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan beberapa hadis ini jelas kepada kita, percaya satu berita tanpa sebar pun dah tak betul, dah merendahkan iman, apatah lagi percaya satu berita dan menyebarkan walaupun berita tu betul, yang kadang-kadang dengan dia sebar tu boleh mengundang mudarat. Itu juga adalah tindakan yang tak betul. Apatah lagi menyebarkan berita yang salah, yang direka-reka, yang tidak pasti, yang ada kaitan dengan fitnah, umpat dan sebagainya, maka itu lebih salah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam 20 minit yang terakhir ini saya nak bawa kepada tuan-tuan beberapa isu, atau kalau mungkin tuan-tuan ada beberapa isu yang tuan-tuan nak highlight, kalau saya dah tahu berita tu, insya-Allah kita cuba clarify pagi ni. Okey, dan isu-isu yang berlaku ni tuan-tuan, efek dia sejagat. Dia efek ni bukan satu sudut saja, di semua orang akan terkesan dengan isu tersebut.
Yang paling latest saya rasa isu Masjid Islahiyah Kuang lah. Isu perompak kena mandi macam jenazah tu. Kan? Itu yang paling dekat dengan kita lah. Okey, Masjid Kuang, Masjid Islahiyah. Tapi apa ramai orang duk hentam je ke masjid, apa ramai orang duk hentam orang, hentam itu semualah. Kesan sampingan dia banyak. Yang kena asalnya yang buat yang merompak yang seorang. Okey, daripada seorang tu hentam tu keliling. Siap ada yang tolong bayarkan denda 4,000 pula lagi. Dengan sebab bengang dengan AJK masjidnya pasal. Tentu isu mandikan penjenayah, mandikan perompak dengan kapal barus, dengan masuk tahan dia dalam van jenazah ke dalam bilik mayat ke, ini bukan isu pertama tuan-tuan. Cuma bezanya tak viral saja. So dia beri pengajaran kepada yang tukang ambil video dan juga yang viral itu menjadi pengajaran kepada dia, dan masa yang sama menjadi pengajaran juga kepada Nurtizen yang rasa dia saja betul dalam keadaan dia tak pernah pun jadi AJK masjid, dia pun tak pernah tahu kes-kes yang berlaku di area Masjid Islahiyah Kuang sana tu. Tinggi dia punya kes jenayah dekat kawasan tu. Tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan nak bersikap adil, tuan-tuan try jadi AJK sana lah. Kalau tak nak AJK sana pun AJK masjid ni try. Kalau rasa nak tahu macam mana deal dengan penjenayah, deal dengan polis lepas kena tangkap dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah, orang tibai dulu AJK masjid. Okey, sehingga akhirnya diangkat perompak tu, percaya tu berita nak beli ubat batuk kepada datuk dia lah, apa benda semua tuan-tuan. Beli ubat batuk tuan, curi dekat 3,000 lebih. Dan itu bukan first time kes berlaku dekat Masjid Islahiyah Kuang tu. Tuan-tuan boleh refer, tuan-tuan mungkin ada kawan, ada saudara mara, ataupun tuan tu memang adik-beradik tuan-tuan ke AJK masjid, boleh tanya betul-betul cerita tu. Muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya dapat berita lepas pada keluar keputusan mahkamah, baru dapat tahu datuk dia sendiri keluar statement, bukan nak beli ubat pun, malah datuk dia sendiri pernah nak kena parang pun. Motor pernah kena jual dan sebagainya, macam cerita lah. Tuan boleh buka dan tuan tabayun lepas pada 3-4 hari orang duk highlight penjenayah tu, yang duk hentam AJK hentam, lepas tu malu sendiri. Fa'asbahu ma fa'altum nadimin. Akan jadi apa, rasa menyesal, malu sebagainya. Saya tak tahulah orang yang keluar duit 4,000 bayar denda tu pun saya rasa mungkin demam kot. Rasa menyesal pula rasanya. Sebab tu jangan agresif. Ada orang ambil kesempatan nak buat konten benda macam ni, siap offer, siapa kenal budak ni lah apa semua. Oh, orang puji dia, bagusnya awak nak tolong budak ni, sebab budak ni yelah dia orang rompak, dia curi barang tapi sebab dia memang tak mampu. Oh, ada hadis Nabi, siap keluar hadis ni kan, Nabi pernah tegur sahabat yang tangkap orang-orang yang tak mampu. Sebab macam tu sekali tuan-tuan, tabayun dulu. Okey, yang nak tibai AJK masjid sekalipun kerana pada dia rasanya benda tu tak patut buat lah, apa serah pada pihak berkuasa ke apa ke, sebelum tibai pun clarify dulu dengan AJK masjid. Dan sesama AJK pun mungkin perlu improve lah dari sudut penguatkuasaan dan juga tindakan yang nak dibuat. Dia kita faham, saya sendiri pun pernah duduk berkhidmat dengan Jabatan Kepimpinan Wilayah. Saya duduk di bahagian pengurusan karyah. Bahagian pengurusan karyah dan tuan-tuan, saya kena jaga hampir 70 buah masjid di sekitar wilayah Perketuan. Sezaman itulah, sekarang kita lebih dah masjidnya, termasuk Labuan. Kita faham keadaan-keadaan jawatan kuasa masjid, kena tindakan yang dibuat itu ada sebab. Kadang-kadang dia deal dengan pihak berkuasa tak beri kerjasama. Banyak kali kes yang hantar kepada pihak berkuasa, rupanya boleh kautim, rupanya yang mencuri itu anak geng-geng polis pula, lepas pula lepas tu. Jadi AJK masjid pun memang nak buat tindakan sendiri, malas kita nak deal dengan PDRM, tak dapat apa pun. Ini contohlah, bukan semua terpakai pada semua PDRM tuan-tuan, tapi beberapa kes berlaku macam tu. Tahan-tahan masuk reman sekejap kat balai tu, tiba tak sampai sebelum subuh dah lepas budak tu. Kan akhirnya berlaku lagi masjid lain pula. Ni zaman isu pancing-pancing duit guna gam dekat tabung dulu. Upgrade sikit, AJK masjid banyak guna tabung besi. Tabung besi pun dia orang angkut tuan-tuan. Tabung besi angkut, seberat-berat tu angkut. Saya juga pernah tahan kes ni dulu. Kan sebelum subuh tiba-tiba bunyi gergung dekat area masjid. Rupanya dia angkut benda tu. Berat jatuh nak masuk bonet. Itu satu isu tuan-tuan yang kita kena tabayun. Okey, kena tabayun. Dan kalaulah benda tu betul sekalipun, dia AJK masjid tak patut buat macam tu, dan tak patut bagi kita untuk tibai AJK masjid. Bukan level kita untuk nak caci maki, nak kutuk pada AJK yang bertindak, yang nak viral benda tu. Sehingga ada yang kata
Habis tu aib si perompak ni siapa nak tutup aib dia? Oh, jadi perompak pula jadi suci, tuan-tuan. Yang tukang rompak ni jadi suci pula, akhirnya highlight. Yalah, so isu tu jadi ujian kepada semua pihak. Ujian yang buat berita, dia boleh je buat berita menyebelahi AJK Masjid. Kalau dia twist saja headlines tu, kan, dia twist bagi nampak suci AJK Masjid buat benda ni, ya, AJK Masjid mungkin akan dipuji, walaupun ada yang tak bersetuju. Tapi kerana dia twist berita tu, dia highlight perompak ni yang nampak betul berbanding AJK yang buat hukuman macam tu, maka AJK kenalah. Jadi ujian tu bukan kepada perompak, bukan kepada AJK, tapi ujian kepada kita yang menerima berita tu. Cara pertama, percaya tak berita tu. Yang budak ni beritahu dia ambil kerana nak beli ubat batuk datuk dia. Yang kedua, ujian kepada kita juga, kita clarify, tak tahu tak masjid mana, atau pernah tak cari jalan tu nak tahu berita tu sebelum kita ulas dan sebagainya. Apatah lagi kita sebar sehingga dengan sebaran itu menyebabkan orang lain mengumpat dan sebagainya. Man sanna sunnata sayyi'ah falahu wizruha wa wazaru man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Atau kama qala Rasulullah, siapa yang mempelopori satu-satu sunnah atau mempelopori satu-satu perkara yang tak baik, sayyi'ah, yang buruk, yang jahat, yang berdosa, dia akan dapat dosa, dan dia juga akan dapat dosa orang lain yang terkesan dengan benda tersebut, tanpa mengurangi dosa orang tu walau sedikit pun. So kalau kita orang yang first sebar berita yang tak pasti, menyebabkan orang lain jadi hot, orang lain jadi marah, orang jadi terangsang, agresif orang lain, menyebabkan orang lain mengutuk dan seumpamanya, maka orang yang share itu akan ada saham kutukan tadi. Na'udzubillah. Itu isu pertama. Saya ingat kita dah settle dah isu tu. AJK Masjid perlu improve, sampai imam letak jawatan lah, tuan dalam cerita tu. Perompak belum tentu lagi letak jawatan, imam tu bila dah kena teruk sangat. Dan cyberbully di Malaysia ni, tuan, dan saya faham kenapa imam tu drastik letak jawatan, ya. Tuan-tuan boleh clarify baliklah cerita tu, adakah kena desak ke, atau memang dia dah tertekan sangat ke, atau dia dah malas dah. Tak apalah, korang ambil lah alih jawatan ni. Tuan-tuan boleh clarify, tuan kontak Masjid Islahiyah, tuan sembang dengan imam tu, ya, Google je, jumpa nombornya, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, itu satu isu lah, ya. Kesan dia kepada reporter, macam mana cara bawa berita, kesannya kepada kita yang dengar berita, kesannya kepada orang yang nak sponsor, yang siap bayarkan orang tu punya denda 4,000, kesannya efek sekeliling lah. Isu nombor 2 apa, tuan-tuan, yang kita kena clarify hari ni? Masa tu saya bulan 11, 12, 1 ni saya banyak ada di Mekah Madinah, bulan 11, 12, 1. Sebab tu saya dekat 3 bulan tak ada kat masjid ni. Saya tahu apa yang berlaku di Mekah Madinah pada bulan 11, 12 dan 1 berbanding berita yang ada dalam negara kita, ya. Termasuklah isu apa, orang yang pergi Mekah tak vaksin, termasuklah isu orang bawa virus Omicron balik umrah dan sebagainya. Jom kita clarify pagi ni sekejap. Okey, tuan-tuan baca berita, tuan-tuan, tuan-tuan baca Quran, tak ada baca berita langsung. Okey, baca kan. Okey, dalam utusan Malaysia, 17 individu pulang dari luar negara dijangkiti Omicron, tidak divaksin. Itu satu berita, tuan-tuan boleh buka berita tu 3 Januari ataupun 4 Januari baru ni. Dalam utusan Malaysia, 17 individu pulang dari luar negara, bukan pulang daripada Arab Saudi, pulang dari luar negara dijangkiti Omicron, tidak divaksin. Itu headlines dia. Bacalah detail bawah tu. 122 orang yang memasuki Malaysia, ada warga negara, ada yang bukan warga negara. 14% daripada 122, berapa? 17 orang dijangkiti Omicron, tidak divaksin. Okey. Dan benda ni, tuan-tuan, etikanya adalah pada penulis headlines. Baca berita bawah tu, 17 orang tu daripada mana? Pelbagai negara. United Kingdom 4 kes, Emirates 4 kes, Nigeria 4 kes, Amerika Syarikat, Arab Saudi 1 kes macam tu. Total up dia 17 individu. Okey. Omicron katanya tidak divaksin, tu cerita lain pula. Tidak divaksin tu cerita lain. Yang hari ni orang duk tanya KKM, orang duk tanya KDN, macam mana orang yang tak vaksin boleh lepas keluar. Okey.
Ada yang guna yang boleh hack MySejahtera ke? Kalau ada hackers tu dalam ni, saya nak jumpalah dengan dia. Ya. Yang isu tipu kad tu ialah satu hal yang dah kena tangkap dekat Terengganu tu, yang kos 3 ke 500 ringgit untuk dapat kad vaksinasi tu. Tapi nak keluar negara tak simply boleh guna kad tuan-tuan, sebab benda tu kena update MySejahtera dan sebagainya. Jadi benda ni orang tanya sampai sekarang tak tahu siapa 17 orang yang tidak divaksin ni. Bukan dia jangkiti Omicron tu, yang tidak divaksin ni siapa. Sampai sekarang tak ada clarification tu. KDN pun akhirnya keluar statement berlaku kekhilafan. Atas apa jua alasan kekhilafan apa kita pun tak tahu. Berita yang pertama bagi tahu 122 orang, 14% daripada 122, which is 17 orang dijangkiti Omicron. Tarikh yang sama berita media platform yang lain, 17 jemaah umrah dijangkiti Omicron, tidak divaksin. Betul Daripada 17 daripada pelbagai negara, United Kingdom yang paling banyak lah 4, Emirates dan sebagainya, sebab Emirates ni case transit semua. Tuan dan yang jadi mangsa siapa? Umrah lockdown sebulan. Mangsanya travel agency ke yang rugi berbilion ke? Bukan dia saja. Konsekuensesnya, kesan-kesan sampingan tu akan berlaku kepada orang yang bayar, mak-mak kita, abang saudara mara kita yang bayar 7-8 ribu ni. Non-refundable benda ni tuan-tuan. Tapi kesannya siapa? Agensi lah yang kena maki, agensi lah yang kena marah dan sebagainya. Agensi dekat 2 tahun kena maki tuan-tuan. Jemaah umrah ni maki travel agent babi. Ini bukan cerita tipu tuan-tuan, travel agency babi sebab tak nak pulang duit. Nak pulang macam mana tuan, duit dah bayar. Okey, cuma alhamdulillah kerana lockdown satu dunia yang ke 2 tahun lepas ni, bila lockdown satu dunia, so adalah conversation yang akhirnya boleh dapat balik refund, boleh tukar balik date, bayar sikit penalty untuk no show tiket dan sebagainya. Dapatlah arrangement tu. Tapi kalau kes yang ini, dia orang tak tutup, kita yang tutup. Yang ni non-refundable tuan-tuan. Siapa yang nak tanggung benda tu? Kita bukan cerita pasal duit ni tuan-tuan, kita cerita pasal kesahihan berita tu. Daripada 17 orang daripada 122 yang dikatakan Omicron, yang dikatakan Omicron tuan-tuan, 17 daripada 122 pelbagai negara. Tiba-tiba berita yang lain dalam Awani sebut 17 jemaah umrah. Berita yang lain pula 14 jemaah umrah. Asalnya 14% daripada 122. Tuan-tuan ini etika penulis berita. Yang kita percayalah. Akhirnya yang percaya ni kata apa? Celaka orang balik umrah, bawa virus dalam negara. Ini bahasa tuan-tuan celaka. Yang mencelakakan tu, dia celakakan kepada orang nak ibadat tuan-tuan. Yang dia orang menghadap Kaabah, duduk dalam Raudhah, dia tak doa diri sendiri, dia doa untuk orang dekat Malaysia. Tak ada orang tuan-tuan naik boat dekat Venice, dekat Itali, tengah naik boat tu berdoa. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Dekat Piccadilly Circus dekat London tu tengah seronok-seronok bergambar tu berdoa dekat depan water fountain tu, tak ada tuan-tuan, tak ada. Okey. Yang tengah main ski dekat Swiss sekarang ni belum tentu tuan-tuan yang doa, ya Allah kau angkatlah virus Covid pada negara Malaysia. Tapi yang depan Kaabah, yang di Multazam, yang dalam Raudhah, mereka ni nak doa keselamatan kepada kita juga. Mereka mewakili kita untuk menghadap Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, kesannya apa? Orang hentam. Dan kesannya ditutup umrah sebulan. Lepas 8 Februari ni nak buat pula penilaian risiko, so tak tahulah bila akan buka. Muslimin yang dirahmati Allah, maka kita nak percaya ke berita macam ni dan kita minta clarification. Bukan kita minta mulut dekat Facebook, social media tu orang hantar memo ni. Hantar memo. PPIM siap buat semakan kehakiman tuan untuk cerita pasal data-data ni semua. Sampai sekarang tak ada jawapan. Muslimin yang dirahmati Allah, apa yang kita sebut ini adalah untuk kita nak memberi satu imajinasi kepada kita tentang level berfikir untuk percaya satu-satu berita, dan level kita orang ibadat untuk mendoakan pemimpin kita ataupun orang-orang yang ada autoriti dalam bidang ini untuk menangani COVID ini khususnya. Kita doa mereka supaya mereka boleh dapat keputusan dan dapat ilham yang baik untuk settlekan benda ni. Sedangkan kita telah pun diberitahu tentang herd immunity, 98% herd immunity. Okey, tolak dulu cerita isu booster, ambil dulu isu complete dose, 2 dos itu.
Yang nak istilah endemik. So nak istilah endemik sepatutnya tak ada dah isu-isu lockdown ke isu apa ke benda, semua tak ada dah. Dan doktor-doktor pun dah banyak dah memo yang kita baca daripada doktor-doktor. Even saya pun dah buat live, dah discussion dengan beberapa orang doktor cerita pasal virus ni dia dah lemah. Kenapa kita dah ada 2 dos. Vaksinasi itu sebenarnya satu cara yang terbaik untuk melemahkan virus ini. Dan memang terbukti hari ini banyak orang yang kena COVID pun kategori 1. Kategori 1 ni berarti tak ada simptom. Kalau ada pun simptom yang sangat-sangat mild, setakat sesama biasa maka ubat sesama, kalau batuk maka ubat batuk. Memang dia mudah menjangkiti orang lain. Varian-varian yang baru ni, especially Omicron, antara varian yang mudah jangkit orang tapi simptom dia sikit. Dan itu pun telah diklarify oleh orang-orang medik. Bukan bidang saya lah, tapi kita ambil reference daripada orang-orang medik ni, termasuklah statement daripada WHO sendiri. Kita bukan nak cerita WHO ni ejen dajal. Kalau tu tolak ke tepi lah tuan. Ni ceritanya adalah technical yang disebut oleh pakar-pakar lab kita. Muslimin yang dirahmati Allah, ni berita yang kedua pasal isu jemaah umrah 17 orang. Asalnya 17 pelbagai negara, tiba-tiba 17 tu jemaah umrah, akhirnya menyebabkan lockdown terus tutup. Isu tidak divaksin pula tiba-tiba keluar viral, pendakwah bebas. Ini yang ketiga pula, pendakwah bebas pergi umrah tidak vaksin, bawa jemaah. Tuan percaya tak tu? Sehingga ada yang akhirnya mencelakakan pendakwah bebas tu. Macam mana ni nak buat ibadat tapi menipu? Sehingga tiba-tiba mufti pun respon benda ni. Sehingga menteri agama pun respon, kita akan panggil pendakwah bebas tu. Tuan-tuan dirahmati Allah, pendakwah bebas tu dia sengaja pula highlight dekat social media. Dia beritahu apa? Saya tidak vaksin MM. Dan saya pun berjemaah, saya pun tak vaksin MM. Ada yang nak clarify apa maksud vaksin MM? Ada yang nak tabayun ataupun tibayun dulu jemaah yang menipu ni, yang dikatakan menipu tak vaksin, dan juga pendakwah bebas tadi. Setakat yang tuan-tuan tahu apa vaksin MM tu? Ke tak nampak dah MM tu? Yang nampaknya pendakwah bebas pergi umrah bawa jemaah tak vaksin. Dah terus buang dah kata MM tu pula. Meningokal dan juga meningitis, 2 jenis vaksin yang ada dalam kita punya buku vaksin ACWY yang warna kuning tu. Dulu punya umrah ataupun haji ni wajib untuk ambil vaksin ni, meningokal dan juga meningitis ni. Sekarang ni dah tak wajib ambil yang tu, option saja nak ambil yang tu. Yang wajibnya vaksin COVID, Pfizer 2 dos, AstraZeneca Oxford 2 dos, Sinovac kena ada 3 dos. So, pendakwah bebas tu menipu tak vaksin ke? Sebab mustahil dia akan lulus visa kalau tak vaksin. Mustahil. Saya mengurus jemaah, saya tahulah tuan. Okey. Tapi tak mustahil boleh berlaku penipuan, tak mustahil. Okey. Tapi kes yang ini tidak vaksin MM. So yang dah maki berbakul-bakul tu, kena bukan istighfar dengan Allah, dia kena minta ampun kepada dia, minta maaf dengan dia. Dan kes pendakwah bebas tu pun dia memang sengaja banyak timbulkan isu-isu lah. Dia berani lantang di sosial media ni sengaja, kadang-kadang dia provoke sebagainya. Dia pun dah banyak kali menang kes mahkamah, saman fitnah apa semua ni. Yang terbaru dia menang 120,000 kes-kes cyberbully ni. Tuan-tuan rahmati Allah, imam berhenti letak jawatan. Tuan-tuan, Imam Masjid Putrajaya Ustaz Ikmal Zaidi Al-Hafiz, bacaan Quran bagus, buat tadabbur tafsir dekat IKIM tuan. Bila dia kena hentam yang kes VIP semain Jumaat tuan, dia pun letak jawatan tuan. Tahu cerita tu kan? Yang pihak Masjid Putra lepaskan VIP masuk, orang lain tunggu dekat pagar, orang ambil video ni. Apa orang masjid benarkan VIP masuk, kami yang panas-panas tak dapat masuk ni. Marahlah. Yalah, tuan-tuan, duduk Masjid Putra tuan, sebelah pula Jabatan Perdana Menteri tuan. Memang kita ada polisi lah kan, kota untuk VIP tu. Itu pun jadi isu tuan-tuan. Imam besar Masjid Putrajaya tak jawatan dah sebab kes-kes cyberbully ni. Dalam dunia tuan-tuan, Malaysia kedudukan yang kelima cyberbully. Di Asia Tenggara Malaysia nombor 1 cyberbully. Ini kebanggaan kita, bully cyber tuan. Okey. Saya juga pernah kena tuan, first lockdown dulu. Malah pakai isu tu lah. Bila saya tegur isu SOP kepada orang-orang yang hantar misi bantuan, ketika first lockdown semula kita kenal virus COVID ni, semua orang tak boleh keluar, tapi dia duduk berjalan keluar sana sini ambil hantar bantuan.
tanpa SOP. Bukan isu hantar bantuan tu, isu hantar bantuan tanpa SOP dan langgar SOP. Oh, saya kena tu lah, berbakul-bakul dekat 10 hari juga. Tapi saya tak respon isu tu lah, so seminggu diamlah kes tu. Tapi saya kena caci maki tuan, ustaz babi, ustaz celaka dalam live tengah ceramah ni, ustaz babi, ustaz celaka. Tak apalah nak buat macam mana kan. Muslimin dirahmati Allah, ni cyberbully tuan-tuan. Kalau tak kuat mental tuan-tuan, boleh depres. Seperamai orang yang nak bunuh diri sebab social media. Makcik jual nasi lemak kat Kota Damansara ni jumpa saya, dia kena bully dekat social media sampai dia down, tutup kedai tu. Sampai nak tutup Facebook account. Stres, kena bully dekat cyber ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isu vaksin dah clear belum? Vaksin Okey, dalam masa yang sama kita tak nafikan ada mungkin ada orang yang tipu kad vaksinasi lah. Cuma ramai agensi umrah tanya KDN siapa 17 orang yang dikatakan balik umrah tak vaksin tu. Sampai sekarang tak ada clarification lah. Okey. Dan isu orang balik umrah hari ni dikatakan Omicron ni, bila mana tanya pun betul ke virus Omicron pun juga tak ada jawapan lagi dengan tepat. Malah ramai lagi kawan-kawan jemaah tengah balik sekarang duduk kat Maib dan sebagainya, bila minta saya ni Omicron ke tidak, tak dapat jawapan Omicron ke tidak. Tapi highlight berita balik umrah Omicron. So ni berita-berita yang kita sekadar dengar ialah tuan-tuan. Nak percaya dan nak sebar tak payahlah. Dengar saja dan kita hati-hati, itu saja. Wallahu a'lam kenapa nak dia highlight lebih-lebih sangat. Kalau kita pun tak tahu lah, ajadah-ajadah tersendiri itu kita pun malah ambil pot lah. Sebab kerja kita pun banyak benda yang tak settle, tiba nak ambil pot kerja orang lain, takut tak sempat untuk nak hidup. Muslimin yang dirahmati Allah, ada cerita yang lain. Seorang perempuan, dia mengaku nampak Nabi di Mekah dan Madinah. Viral baru ni. Ada tahu tak berita tu? Perempuan tu buat live, siap cakap dengan Nabi dalam live ni. Orang ambil video tu buat konten dekat YouTube, ambil video tu buat konten dekat TikTok, view sampai 1 juta lebih, monetize pula lagi, boleh dapat duit lagi daripada kes ni tuan-tuan. Ini seorang perempuan, seorang wanita yang berada di Mekah, berada di Madinah, buat live. Dia nampak Nabi jelas depan mata dia. Secara yaqazah ni nampak Nabi live, bukan dalam mimpi. Sebab memang ada hadis Nabi kata man ra'ani fil manam faqara'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang nampak aku dalam mimpi, dia benar-benar nampak aku, kerana syaitan tidak boleh menyerupai aku. Dalam hadis yang lain man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang tengok aku dalam mimpi, dia boleh tengok aku secara zahir. Memang ada hadis tu, dah ulama bincanglah pasal isu yaqazah ni boleh tak boleh, macam mana dia punya statement ulama tu secara teknikal hadis itu. Daripada isu ni tuan-tuan, isu orang tengok Nabi secara yaqazah ni, yang geng-geng bajet-bajet Islamik ni, bajet-bajet akademik ni duk bincang pasal yaqazah lah, bergaduh pasal yaqazah pula lah. Yang tak setuju yaqazah hentam golongan yang setuju hentam yang tak setuju. Itu kesan dia daripada viral yaqazah ni. Yang bajet-bajet alim, yang bajet-bajet Islamik bincang pasal bab yaqazah, bergaduh pasal bab yaqazah. Yang lain ni duk viral, perempuan ni ajaran sesat, perempuan ni gila, perempuan ni apa pergi Mekah buat benda yang macam ni, oh ini mesti ada buat amalan yang tak betul lah, apa semua ni. Kesian orang tu sekarang ni tengah ada treatment dekat psikiatrik di hospital di Kedah. Saya bercakap dengan doktor yang urus dia. Kenapa saya bercakap dengan dia? Sebab saya dihubungi oleh doktor tu, sebab saya menguruskan perempuan tu dekat Mekah Madinah, tuan. Saya ambil dia duduk sebelah bilik saya untuk settle kes dia tu. Orang kata ustaz buat live kat sana. Kalau saya buat live tuan, confirm rating naiknya. Masa tu isu tu tengah panas, tengah hot ni, perempuan ni itu ini macam-macam cerita lah. Dia seorang yang terpelajar, belajar dekat US pula, kerja oil and gas, hari ni kerja ada buat bisnes pula lagi. Wallahu a'lam simptom, doktor-doktor pun ada sebut dia ada simptom bipolar. Tuan boleh google bipolar atau apa sistem identiti, kenapa ada keceleruan pemikiran. Dan dia akan bertambah agresif bila dia berada pada satu tempat yang dia betul-betul suka. Dia memang mungkin ada stigma yang dia boleh nampak Nabi. Mungkin di Malaysia lagi dah ada benda-benda simptom-simptom tu, apatah lagi bila sampai sana lagi lah tuan-tuan. Saya ada video-video dia yang di forward kat saya, dia masuk Raudah tak ada orang. Dia masuk Raudah tak ada orang seorang-seorang. Dan benda tu tipu lah, takkan betul lah benda tu.
Kita tahulah Raudah mesti ada orang punya, sebab kita yang duk monitor apps Tamarna nak masuk Raudah, nak ikut apa kita punya jadual tu. Dia kata dia masuk Raudah seorang, Datuk Arundin ada dengan dia, Syekh Zainul Asri ada dengan dia, Nabi bangun daripada makam duk alam tu tuan. Saya dengar berita tu pun saya tahu dia ada problem tu je, bukan dia ajaran sesat, tidak. Saya tahu ada problem, dan bukan isu gangguan jin apa benda sangatlah, bukan. Sehinggalah pada hari sebelum nak balik dia sepatutnya satu penerbangan dengan saya. Saya memang dia sertai grup saya baru ni. Ditakdirkan 7 hari bulan baru ni dia tak boleh naik flight lah, sebab dia tak dibenarkan naik. Malah dia lebih teruk mengacaunya dekat airport, sehingga sebelum pergi airport pun dia ditangkap oleh petugas dan juga polis Masjidil Haram. Kita nak balik ni, nak check out daripada hotel ni, dia tak ada kat hotel. Tak ada. Tuan-tuan ingat senang nak cari dia kat masjid tu. Yang buat konten senang lah dapat duit, yang mencarinya aku. Beribu orang Masjidil Haram tu kita nak kena cari. Tuan ingat senang, bukan nak kata bagus boleh jumpa tu, bukan nak kata hebat boleh jumpa, tak. Na'udzubillah tuan-tuan, na'udzubillah. Dia tengah kena tangkap, tengah meracau, tengah nak peluk seorang pengawal masjid sebab dia nampak Nabi. Pengawal tu Nabi tuan-tuan, dan bukan main-main lah. Bawa pergi balai, kita settle kat balai semua sampai dapat release report, akhirnya dia boleh fly. Tapi dia takdirkan dekat airport dia makin teruk. Masa tu dia dah okey dah. Okey, bila dah okey kita dah sembang balik dengan dia. Kita pun kena jadi macam dia juga, kena nampak Nabi beritahu suruh balik lah apa benda semua. Saya baru jumpa Nabi suruh balik. Nabi akan tunggu dekat airport. Baru dia balik kan, balik. Okey. Satu sen saya tak dapat pun konten tu. Yang dapat duitnya yang buat YouTube dengan TikTok tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia takdirkan dia tak dapat balik 7 hari bulan sebab dia makin teruk dekat airport. 9 hari bulan kita adjust dengan konsulat Jeddah, adjust tiket balik, akhirnya dapat balik 9 hari bulan dan terus direct pergi ke hospital untuk treatment sekarang ni. Tuan-tuan doa lah yang kita nak, responnya adalah doa orang ni supaya sembuh, bukan kutuk. Atau bukan yang bagus lagi, seorang ustaz buat video react dekat YouTube lagi. Siap gelakkan dia, ketawakan video dia, apa nampak Nabi Yaqazah dengan sindiran tertentu. Lepas tu last sekali bincang tajuk Yaqazah. Ini pada saya tidak sesuai lah, kadang-kadang tanpa kita clarify apa isu perempuan ni. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya rasa dengan beberapa isu yang saya sebut pada pagi ni, banyak lagi isu lain, cuma bukan inilah tempatnya untuk kita cerita satu-satu. Dan ini bukan pub talk tuan-tuan, ini bukan sembang dekat pub ni. Kita nak sembang-sembang benda yang tak. Ni kita sembang betul-betul penting tabayun. Dan sekalipun kita dah tabayun, bukan tibayun. Apatah lagi tak tabayun dan tibayun. Benda yang betul pun kalau kita sebar pun, kalau ada kesan-kesan yang mudarat pun tak boleh sebar. Dia panggil yamshi bin namimah. Yamshi bin namimah tu kerjanya asyik sebar berita. Orang ni dia azab dalam kubur dah kena azab. Kita bukan tak tahu cerita tu kan, yang Nabi pacakkan 2 pelepah tamar tu. Tengah-tengah Nabi jalan, Nabi pacak 2 pelepah tamar. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah seorang ni tak jaga kebersihan pada mencucikan najis? Ketika dia buang air, dia tak basuh betul-betul, dia azab dalam kubur. Seorang lagi Yamshi bin Namimah, suka bawa cerita, suka viral, suka sebar. Dia nampak Haji Fadil sembang dengan seorang perempuan dekat Zubaidah. Dia nampak Haji Fadil sembang dengan seorang perempuan. Dia kenal Haji Fadil lah, jiran dia. Okey, dia balik rumah, dia jumpa isteri Haji Fadil. Kak Mah, Kak, nampak Haji Fadil sembang dengan perempuan kat Zubaidah tadi. Betul tak cerita? Memang betul pun Haji Fadil memang tengah sembang. Ni contoh kan, contoh. Memang betul cerita tu. Dia pergi sebar ke isteri dia. Dalam keadaan balik, isteri tu senyap 2 hari. Tak tahu apa-apa cerita, tapi terasa punya pasal. Apa isunya? Padahal dia nak pada Haji Fadil tengah settle isu orang tu berhutang ke apa ke benda ke, tak ada tempat tinggal ke apa ke, tengah mengadu jumpa dia. Yang dia ni sebar, nampak jumpa Haji Fadil, nampak siap tambah lagi, nampak macam senyum tu. Macam mana dia baca memang jenis suka senyum, tuan-tuan. Yang cerita betul tapi sebar, kesan tu menyebabkan orang tu terasa, perempuan isteri tu akhirnya dah tak ada pasal nak kena pujuk lah itu ini, nak kena cerita panjang lebar pula. Walaupun cerita betul tuan-tuan, tengok aku sebar ni apa yang aku dapat dan apa kesannya kepada orang yang terima berita tu. Muslimin yang dirahmati Allah, ini tajuk perbincangan kita pada hari ini, tabayyun versus tibayyun.
Sekali lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada pada satu era atmosferanya fasik. Social medianya, fake accountnya, account yang kita tengok profile pun kita tak apa nak percaya. Berita pun tak berapa menjaga etika dalam pengurusan headlines. Berita sama-sama berita pun akhirnya celaru dari sudut menerima berita. Kita berada pada satu zaman, dia belum zaman Dajjal betul-betul lagi tuan-tuan. Kita berada pada satu zaman yang kita susah untuk nak tahu mana yang betul, mana yang salah. Even yang betul pun, kalau kita percaya sekalipun, sekadar percaya je lah. Tak payah kita susah payah untuk nak sebar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itu saja perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Minta maaf salah silap kalau ada bahasa saya yang tidak sesuai saya gunakan. Sekali lagi tuan-tuan, kita ada mata, ada telinga, ada hati. Kalau kita tak guna benda ni betul-betul, kita lebih teruk daripada, lebih sesat daripada binatang ternakan. Dan kita akan dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang lalai. Imam Al-Lais As-Samarkandi sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang lalai nak perbaiki dia, banyakkan zikir, banyak baca Quran, banyak bangun malam, banyak hadir majlis ilmu dan jaga pemakanan. 5 cara supaya perbaiki hati yang lalai ini. InsyaAllah semoga kita tak mudah terpengaruh dengan berita dan tak mudah untuk nak sebar berita walaupun berita itu berita betul. Wallahu a'lam. Minta maaf sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang boleh mendengar nasihat dan juga kami mengikuti perkara yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami benda yang betul, maka kami nampak betul dan kami boleh mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, dan tunjukkan kepada kami mana yang salah, Engkau jadikan ianya salah, jangan nampakkan ia betul, dan kami menjauhi benda-benda yang salah ini. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, himpunkan kami dan perhimpunan yang Kau rahmati dan pisahkan kami balik keluar dari masjid ini perpisahan yang Kau pelihara kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.